Kita pergi question number 2. Okay, so kalau korang tengok, sebab dia ada 2 types of velocity, so dekat sini dia ada 2 jenis graf. Okay, setiap ni bagi displacement against time, okay, dia ada 2 jenis graf. Okay, kat sini korang tengok, kita ada 2 jenis graf. Satu adalah displacement against time, satu lagi adalah displacement against x, untuk satu equation. Alright, so displacement against time digunakan untuk cari period. Okey, period kita tahu. Dan mana displacement against x digunakan untuk cari lambda. So nilai ini adalah nilai period, ini adalah nilai lambda. Okey. So kita baca soalan dia. From the graph deduce angular frequency. Aku dah ajar dah. Angular frequency A omega is equals to 2 pi over T. So cari nilai, dapat jawapan unit radian per second. B, wave number K is equals to 2 pi over lambda. So dapat jawapan wave number, unit dia adalah per meter. Okay, wave propagation velocity. Okay, so yang ini wave propagation velocity dia tak bagi masa lah kan. Okay, ni wave propagation velocity, wave propagation velocity C ni sangat-sangat, kalau ada lambda boleh tengok. So V sama dengan F lambda. Dapat jawapan unit meter per second. Soalan D, particle vibrational velocity when displaced vertically 1.2 cm from the equilibrium position. Okay, so sekarang dia dah bagi tahu dia punya displacement. This is a very good thing about dalam masa simple harmonic motion hari tu kita dah belajar kan. Kalau dia bagi tahu displacement, so bendanya sangat-sangat senang. Macam mana kita boleh gunakan equation direct terus daripada equation velocity. V is equals to plus minus square root of A squared minus X squared. Equation ini cuma boleh digunakan kalau diberi nilai displacement. Okay, so dalam kes ini dia dah diberi, so korang boleh terus dapat jawapan. Senang sahaja. Okay, so 2 jenis velocity, soalan C dan soalan D. Kan, dua-dua cerita pasal velocity, tapi dia velocity yang berbeza menggunakan formula yang berbeza. Okay, so apa yang kita belajar pada simple harmonic motion tu akan digunakan kembali dalam chapter 10. Alright, sebab dia cerita pasal vibrational. Vibrational adalah simple harmonic motion. And lastly, question E. Displacement equation for the progressive wave. Right now, we going to do the equation. So, equation adalah Y is equals to A sin omega T. Okay. Ini dia punya plus minus kx. Ini dia punya general equation. So, aku tunjukkan macam mana nak buat. Sangat-sangat simple. Okay. So, dekat sini, Y sama dengan A. So, Y sama dengan A dia adalah 2 cm. Ini 2. Sorry kalau dia in centimeter, so K in centimeter lah. So tadi kita dah cari K in meter, right? So kita tukar 0.02 sin omega, kau dapat dekat atas ni tadi. Okay. Omega tadi yang kau dapat dekat atas ni tadi. Alright, ni omega T. Okay. Plus or minus, kau tengok dia bergerak ke mana? Dia bergerak ke kiri. So ke kiri tadi aku cakap apa? Dia tanda dia plus. Okey, kalau ke kiri tambah, kalau ke kanan tolak. Tambah kx tambah k. K nilai kau dapat kat sini. K nilai k. Okay. So k x. That's all. Alright. Itu sahaja cara dia. So kalau sebelum ni, kalau chapter 9 hari tu aku cakap every question kau kena cari nilai A dan omega. So untuk chapter ni kau tambah satu je lagi, kau kena cari nilai lambda. So untuk kau dapatkan dia punya equation. So dia macam lebih kurang sama. So kalau kau mahir chapter 9, chapter 10 tak susah.
Okay, kalau katakan kau bermasalah dengan chapter 9, masa kau akan menghadapi masalah juga dalam chapter 10. Kita pergi soalan yang seterusnya. Okay. Alright, so question A, calculate angular frequency. Dibagi equation kat sini. Lepas tu calculate angular frequency ni tak payah, aku tak payah tunjuk lah. Dah mahir aku dah tunjuk dah 2 soalan kat atas tu. Sebelum ni pun dah buat banyak kali. Untuk soalan seterusnya, soalan B, C, D dan E, we've been asked to sketch the graph. Sketch the graph at t is equal to 0, x is equal to 0, and then we repeat both graph at these two value lah. T is equal to 0.25 and x is equal to 0.5 lambda. The range will be from 0 to 2t and 0 to lambda. So basically kita ada 2 jenis graf kat sini. Kan? Kita ada 2 jenis graf. Graf yang pertama adalah graf y against x. Okay, ini graf yang pertama, y against x. Dan graf yang kedua adalah graf y against t. Okay, graf y against t. So ini t ni salah ni. Kan, when x is equals to 0. Okay, ni graf y against t. So tolong betulkan. Sorry, aku padam macam inilah. Ini aku potong yang ini. Ini adalah graf y against t. Ni potong, ni bukan ni. Graf y against t. Ini adalah t dan unit dia adalah second. So kita ada 2 jenis graf. Satu graf y against x, kita boleh tahu daripada equation ni. Kita tengok equation dia. Ini y, yang ini x. Nampak? Satu lagi adalah y dan t. Okay, so daripada dia punya equation. Alright, so dekat sini soalan B dengan soalan C, senang saja kita gantikan dua-dua nilai ini sama daripada di kosong dengan is either kosong ataupun 0, 0 lah sini kan. T0, okay, T0, X0. So apa yang kau buat, kau gantikan je dekat equation kat atas ni. Equation yang kat atas ni kau gantikan saja nilai dia. Okay. Masa T sama dengan kosong, kau akan dapat apa? Masa X sama dengan kosong, kau dapat. Ini untuk soalan B dengan soalan C. Okay, so kau akan dapat 2 equation kat bawah ni. Ni kalau katakan masa T is equal to 0. Ni equation dia. Lepas tu masa Y is to 0, ini equation dia. So apa yang kau buat lepas tu, kau masukkan je data. Cuba masukkan, cuba jaya masukkan ini nilai X. Katakan 0, 0.5, 1. Lepas tu kau cari, kira nilai Y. Okay, ini sama juga, ni nilai T. Kira dia punya nilai Y. So, dapat jawapan. So, dia punya graf dia ditunjukkan untuk ini adalah graf warna biru. Okay, yang ini pun adalah graf warna biru. Okay, warna biru ni adalah soalan. Okay, blue color. Okay, ni blue. Aku remark sini. Blue colored graph. Is for question B and C. Alright, blue colored graph is for question B and C. And then, kan, the next step for question D, kan, untuk question D, kita disuruh cari kalau T sama dengan 0.25 of period. Okay, 0.25 of period. So, apa kita buat kat sini? Kita cari dia punya omega. Okay, kalau kita masukkan nilai ni, T ni kan. Kita cari dia punya omega, kan. Okay, kita ada dia punya T is equals to 0.25 of period. Okay, macam ni kan. So, yang ini kau gantikan dalam nilai ini, omega T ni. Okay, kan ada nilai omega T, masukkan nilai ni. Masukkan dalam. So, masuk dalam kat sini lah. So, kau akan dapat nilai yang kat sini. Nampak? So, nilai kat sini. Nilai ni tak berubah. Ni tak berubah. Yang ni sahaja masukkan kat sini. Okay. So, kau akan dapat nilai tu. Sama juga cara dia. Masukkan nilai. Kau akan dapat graf. So, graf dia warna merah. Okay. Red color. Okay, kat sini. Okay. Yang warna merah. Masukkan dalam equation. Kau akan dapat nilai inilah. Yang E pun sama juga caranya. Kan, kali ni kau gantikan X is equal to 0.5 lambda.
but dekat nilai K. Okay. Sebab kan dia ada nilai Kx kan, negatif Kx. So masukkan dekat nilai K ni. Bukan masukkan nilai K, masukkan dekat nilai X. So gantikan nilai tu. So kau akan dapat equation macam inilah. Substitute. So graf dia refer graf C ni. Okay. Yang warna merah. Okay, yang warna merah. Right, simple sahaja. So, moving on to the next question. Question number 4. Alright. A stretched string AB vibrate transversely. Okay. They vibrate transversely and stationary wave are produced. So, maksudnya dia tak bergerak lah. Dia produce stationary wave. Notes are found in A, B, C dan D as shown in figure 10.2. So, ini dia punya note. A, C, B and D kat sini. At particular instant, a point X between A and C is moving upward. So, pada masa ini dia bergerak ke atas. Nilai point X ni dia moving upward. Aku tandakan kat sini lah. Kita bayangkan bila baca soalan tak kurang faham, tak nampak kan. So, dia moving up. So, graf dia mungkin akan jadi bentuk macam ni lah. Okay. Lebih kurang. Sketch the shape of the string AB after short time interval point X and still moving upward. Okay, so kalau macam tu, ni ada jawapan dah A. Alright, tadi aku main contoh sebab dia kata X ni moving upward. So senang je lah. Bentuk dia macam sebab dia sinusoidal wave kan. Sinusoidal wave. So kalau ini moving upward, ini mesti moving downward. Ini mesti moving upward. Sebab dia kata ini adalah dia punya nodes. Nodes tu maksudnya 0. Ini nodes. Nodes ni, nodes. Okay, ini nodes maksud dia 0. Equilibrium position. Okay. State the direction of motion of point between C and D. Kau tengok kat sini pun tahu. Baca downward ni. Downward. The string vibrate at frequency 5 Hz if AC is equal to CD is equal to dB is equal to 20 cm. So, jarak dia adalah 20 cm. Determine the speed of progressive wave travelling along the string. Okay, kita nak cari dia punya speed of progressive wave. Kan, kita dah belajar speed of wave C. V is equals to F lambda. So, right now, kita ada dia punya F. F dah given sini. Frekuensi dah bagi. F is equals to 5 Hz. Alright, so kita nak cari lambda je lah. Lambda. Lambda adalah jarak ni. Jarak daripada A pergi D. Ini lambda. So, kira sendirilah. Dapat jawapan, cari nilai V. Senang sangat. Okay. Sekali lagi aku cakap, pastikan. Kalau katakan korang nak gunakan velocity dia dalam meter per second, so pastikan nilai ini korang convert kepada meter. Okay, tapi dalam kes ni kalau katakan korang tak convert kepada dalam meter pun boleh, tapi jawapan korang akan dapat dalam centimeter per second. Alright, so we have finished LO 10.1. So in LO 2.1 I have explained to you how to solve problem related to equation of progressive wave kan. Kat sini aku dah tunjukkan kat korang kan apa itu equation, perbezaan dia dengan yang kita belajar sebelum ni, simple harmonic motion. Kan tak banyak apa perbezaan dia. Okay. Dan yang paling besar kat sini adalah yang C ni, sebab C ni selalu menjadi pelajar selalu confused dengan yang C ni. Sebab apa? Sebab tiba-tiba pula kita ada dua jenis velocity. Kita ada particle vibrational velocity and kita ada juga wave propagation velocity. Dan dua-dua ini berbeza. Kan? Sekali lagi aku mention, particle vibrational velocity ini korang belajar dalam chapter sebelum ini. Chapter 9. Okay? So, kalau kita nak kira particle vibrational velocity, untuk yang ini, dia punya equation dia yang kita pakai adalah
sama ada V is equal to plus minus A omega, or V is equals to plus minus omega square root A squared minus X squared. Ini yang korang belajar dalam chapter 9. Okay. Tapi untuk wave propagation velocity, okay, wave propagation velocity, ni dia ada formula khas iaitu V is equal to F lambda. Yang ni korang lagi lama dah belajar, masa kat sekolah pun dah belajar. V sama dengan F lambda. So dia ada dua jenis velocity because they have two type of motion. Satu moving up and down, satu lagi pergerakan adalah moving away from the sources. Alright. So I think I have cleared everything in chapter LO 10.1. Kan? Okay, so terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.